beberapa zaman tau. Yang pertama zaman bahasa Melayu tua, zaman bahasa Melayu kuno, zaman bahasa Melayu klasik, zaman bahasa Melayu pra-merdeka dan juga zaman bahasa Melayu pasca merdeka. Setiap zaman ini mengalami perubahan dari segi struktur ayat, kosakata, tulisan dan ejaan dan juga imbuhan. Jadi hari ini saya dan rakan-rakan saya akan menerangkan apa itu bahasa Melayu klasik. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita dengar penerangan kawan saya tentang sejarah bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik dikenali juga sebagai bahasa Melayu tinggi, memainkan peranan yang penting dalam sejarah intelektual dan kebudayaan di Kepulauan Melayu pada zaman pertengahan. Perkembangannya terjadi seiring dengan penyebaran Islam dan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahawa bahasa Melayu klasik telah muncul sebagai medium yang penting dalam penulisan sejak kurun ke-15. Seterusnya, pengaruh daripada bahasa Sanskrit, Arab dan Persia memainkan peranan yang besar dalam pembentukan bahasa Melayu klasik. Sebagai contoh, hubungan perdagangan dan perkembangan agama Islam membawa masuk unsur-unsur baru ke dalam bahasa ini. Terminologi agama Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis serta istilah-istilah kebudayaan dan ilmu pengetahuan secara beransur-ansur diserap ke dalam bahasa Melayu klasik. Kesusteraan bahasa Melayu klasik terutamanya difokuskan pada bidang agama dan sejarah. Manuskrip-manuskrip klasik Melayu juga mengandungi pelbagai teks berunsur keagamaan seperti hikayat-hikayat Islam, syair-syair dan karya-karya ilmiah. Selain itu, cacatan sejarah dan kronik dihasilkan dalam bahasa Melayu klasik, merekodkan peristiwa-peristiwa penting, pertempuran dan kerajaan-kerajaan yang diwujudkan pada masa itu. Semasa zaman bahasa Melayu klasik, ciri utama dalam sistem tulisan dan ejaan ialah wujudnya aksara atau sistem tulisan yang tersendiri, iaitu tulisan Jawi yang berbeza daripada sistem-sistem sebelum ini. Bermula dari negeri Terengganu, tulisan bahasa Melayu tidak lagi menggunakan tulisan dari India seperti tulisan Palava, Kawi dan Rencong, melainkan tulisan Jawi. Ini dikatakan demikian kerana tulisan yang digunakan ialah tulisan berasal daripada bahasa Arab dan kemudiannya disesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu. Menurut Sabah, beliau menamakan bunyi bahasa Melayu dengan huruf Rumin dan dengan ini mengaitkannya kepada semua huruf Jawi yang digunakan dalam sistem ejaan bahasa Melayu. Beliau menggunakan perkataan-perkataan contoh yang terdapat dalam kedua-dua sistem Jawi dan Ruminya untuk menyampaikan nilai tiap-tiap satu huruf Rumi itu. Misalnya, tulisan Jawi menggunakan 29 aksara Jawi yang diambil daripada bahasa Arab kecuali aksara Hamzah. Namun begitu, terdapat 5 aksara ditambah kepada aksara Arab kerana terdapat bunyi bahasa Melayu yang tiada padanannya dengan bunyi bahasa Arab. Jenisnya penggunaan ayat pasif atau pendepanan predikat dan diikuti dengan subjek di belakangnya. Contohnya dapat dilihat dalam teks Silalatus Salatin tulisan A. Samad Ahmad, iaitu penggunaan ayat pasif dalam bahasa Melayu klasik disebabkan pengaruh bahasa Arab yang meluas pada ketika itu. Seperti yang kita ketahui, pedagang-pedagang dari negara Arab telah menjalankan perdagangan dan menyebarkan agama Islam. Mereka bertutur dalam bahasa Arab dan menyebabkan bahasa Melayu mengalami perubahan khususnya dalam penggunaan ayat pasif. Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah meninggalkan kesan terhadap perbendaharaan kata bahasa Melayu, terutama dalam istilah agama. Pada zaman pertengahan, masyarakat tanah Melayu sangat bersinonim dengan bahasa Arab apabila terbukti dengan penemuan ukiran surah Al-Hajj pada batu nisan Malik Asli. Tidak hairanlah perkara ini berlaku apabila masyarakat Arab yang menyebar agama Islam telah mengajar ayat-ayat suci Al-Quran dalam bahasa Arab. Menurut Zakbar, kosakata Arab juga digunakan secara menyeluruh dari aspek pengetahuan, peraturan, perasaan, adat dan perhubungan, pergaulan manusia dan juga perbuatan. Contohnya, istilah Arab tarikh dan juga adil telah diistilahkan kepada bahasa Melayu dalam tulisan Jawi sebagai tarikh dan juga adil. Maka, kosakata Arab ini dikhususkan kepada semua masyarakat berlainan agama, bukan hanya dikhususkan kepada masyarakat beragama Islam sahaja. Disebabkan kemunculan bahasa Melayu klasik berlaku selepas kedatangan India, maka penggunaan bahasa Sanskrit iaitu bahasa istana masih lagi digunakan pada zaman pertengahan. Hal ini terjadi kerana penggunaan bahasa sistem beraja mereka lebih mapan digunakan oleh masyarakat Nusantara.
Fonologi merupakan salah satu bidang linguistik yang mengkaji sistem bunyi yang mempunyai fungsi tertentu dalam sesuatu bahasa. Dari segi fonologi, sistemnya tidak dapat ditentukan kerana tiada data lisan. Kebanyakan data adalah berbentuk tulisan. Ini menyukarkan pengesanan sebutan sebenar. Perlambangan bunyi vokal terbatas kepada 3 sahaja, iaitu I, A dan U daripada vokal Arab alif, A dan waw. Bahasa Melayu klasik diandaikan mempunyai 6 bunyi vokal seperti yang terdapat dalam bahasa Melayu, iaitu A, E pepet, E telling, I, O dan U. Dari segi bunyi konsonan, diandaikan bahawa bunyi konsonan bahasa Melayu klasik sama dengan yang terdapat dalam bahasa Melayu moden. Bunyi getaran alveolar R yang jelas menggunakan huruf raw dalam bahasa Arab. Gunaan ini pada hujung suku kata akhir tertutup menggambarkan bunyi getaran alveolar itu hidup dan tidak senyap dalam bahasa Melayu klasik. Bunyi diftong memperlihatkan persamaan dengan bunyi diftong dalam bahasa Melayu moden, iaitu I, Au dan Oi. Bahasa Melayu klasik menerima fonem Arab seperti kah, daz dan syah. Contoh perkataan seperti kamis, zakat dan syarat. Dari segi tata bahasa, imbuhan yang digunakan sama dengan digunakan dalam bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu klasik telah mengambil dan mengubah beberapa tata bahasa yang berasal dari bahasa Melayu kuno. Imbuhan awal mar dan ni telah bertukar menjadi ber dan di. Manakala kata kerja akhir man telah ditukar kepada men di dalam bahasa Melayu klasik. Korang dah dengarkan penjelasan tentang bahasa Melayu klasik daripada rakan-rakan saya? Secara kesimpulannya, bahasa Melayu klasik ini mengalami perubahan yang sangat ketara daripada segi struktur ayat, kosakata, tulisan dan ejaan dan juga imbuhan jika dibandingkan dengan zaman bahasa Melayu kuno. Oleh itu, generasi pada masa kini perlulah memertabatkan lagi penggunaan bahasa Melayu kerana bahasa Melayu merupakan lambang jati diri rakyat negara Malaysia.